وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada kali ini insya-Allah kita bincang hikmah yang ke-140. Sifat orang mukmin apabila dipuji. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Al-mu'minu iza mudiha istahya min Allah an yusna alaihi biwasfi la yashhaduhu min nafsih. Apabila seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna dipuji, dia berasa malu kepada Allah kerana dipuji dengan sebab suatu sifat kepada yang tidak dia saksikan pada dirinya. Kita lebih tahu tentang diri kita daripada semua orang. Keduduk perkara sebenar kita, baik buruk kita, semua kita tahu. Orang dia lihat zahir kita, keterampilan kita. Di hadapan orang macam mana kita ni, orang akan tengok sudut tu sahaja. Itu beza antara kita dengan orang. Justru apabila kita kata orang mukmin ni dia lain daripada yang lain, bab puji kita telah bincang dalam banyak hikmah bagaimana Nabi SAW kadang-kadang tak suka kepada orang yang puji banyak. Oh suturab ala wajhi al-maddahin atau kamakal, tebarkanlah tanah atas muka orang yang suka memuji-muji ni. Sebenarnya kalau kita tengok, kita ni kebanyakannya bila dipuji kita akan terasa alhamdulillah, kita rasa seronok. Bila dikeji kita akan rasa lemah semangat. Banyak perkara kita buat kita tidak mendapat pujian setimpal, dan banyak perkara yang orang lain tak buat dia dapat pujian yang menggunung. Sebab pujian ni tak sama. Saya contoh satu pasukan. Satu pasukan ni kita tengok dia nak berjaya, dia nak cemerlang, dia nak lebih, dia mesti mendapat kerjasama yang baik daripada pasukan tersebut. Ambil contoh mudah sangat, main bola. Jarang orang puji penjaga gol. Jarang orang puji back. Tapi orang puji orang yang skor gol. Hak tu hak paling banyak kena puji tu. Macam-macam. Tapi kalau orang lain tak beri kerjasama, kadang-kadang menyebabkan tak menang pun. Ada passingnya, ada orang panggil kerjasama yang baik dan seumpamanya. Tapi orang yang dapat puji nombor satunya kadang-kadang dia je. Yang berhempah pula duduk luar padang, duduk berjerit seperti coach jarang dapat puji, melainkan juara penuh. Artinya pembahagian pujian tu tak sama. Tak sama. Anak kita cerdik oleh kerana kita ni popular, orang puji kita. Anak kita orang tak puji sangat. Bijak anak ustaz tu, anak imam tu, anak, jadi orang puji orang tu sebab dia popular. Anak tu dia bijak lah, tapi pujian banyak dia orang akan sebut nampak hak mana kuat. Itu sifat biasalah macam mana pun. Jadi
macam mana stand kita kalau orang puji kita? Orang puji kita, apabila orang puji kita macam mana? Nabi banyak kali bila dia bercakap, sama ada dia cakap hakikat atau dia cakap tak mahu orang puji yang melampau. Puji yang melampau, bukan puji yang melampau. Bila dia cakap hakikat, contoh, ana sayyidu waladi Adam, aku ni penghulu anak Adam. Tapi Nabi tambah wala fakhr, bukan aku gembira, aku nak riak, nak takabur, nak tunjuk aku, tak. Seolah-olahnya dia, walaupun dia sebut hakikat, tapi dia bataskan sebutan tersebut, dia tahu dia ni hamba Allah. Kadang-kadang ada orang tu bergaduh, kisahnya siapa lebih, Nabi ni lebih ke Rasulullah? Orang Yahudi kata Nabi dia lah lebih, orang Islam kata taklah, Rasulullah SAW lah lebih. Akhirnya kawan ni pergilah membelasah tumbuk ke tampar ke kepada kawan ni. Bila kena macam ni, kawan ni pun pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, la tutruni kama attaratin nasara, jangan kamu melampau-lampau terhadapku sebagaimana puak-puak Nasrani yang melampau-lampau kepada Isa ibn Maryam sehingga mentuhankan dia. Tak boleh macam tu. Jadi kita tengok sahibus syariah macam Rasulullah SAW, betul-betul masalah puji tu lain. Dia pernah menyatakan, ana Abdullah, aku ni hamba Allah, aku ni hamba Allah. Walaupun hebat, kita ni hamba Allah. Bila hamba tu kita fahamlah, mesti Tuhan dan Tuan kita jauh daripada kita segala-galanya. Jadi sikap yang kita sebut kalau orang tu puji, dia yang pertama sekali, dia ada beberapa perkara. Macam saya sebut tadilah, Rasulullah SAW dia, kalau dia puji diri dia sendiri pun bukanlah puji, tapi dia sebut kenyataan, dan dia bataskan dengan rasaan wala fakhr. Aku bukan nak riak lah, minta maaf, bukan, aku cerita sebenar. Dan bila tengok situasi macam bergaduh tadi tu, dia kata janganlah puji aku melampau ataupun sampai kepada tahap macam itu. Itu konsep yang Nabi gunakan. Pengarang ini mengistimbatkan banyak nas-nas syariah, lalu dikemukakan hikmah dengan menyatakan, al-mu'min iza mudiha istahya minallah. Orang benar-benar beriman, apabila dipuji, dia akan malu kepada Allah atas pujian yang diberi kepadanya. Kenapa? Biwasfi la yashhaduhu min nafsih, dengan sifat yang dia sendiri tidak menyaksikan untuk diri dia sendiri. Dia tahu dia hakikat sebenar. Kita, kederak kita tahu. Tuan-tuan, saya nak sebut, manusia apa-apa dia akan menerima kekalahan. Itu biasa. Ambil orang lomba lari kuat, dulu tu bukan lama sangat pun, dalam 5 tahun lepas, dia juara 3 Olimpik. Dia paling banyak dalam sejarah, dapat 12 medal Olimpik, lebih hebat daripada Jesse Owens, Usain Bolt. Rekod dunia sekarang ni sampai sekarang tak boleh dipecah lagi, 9.58. Oh, hebat, kuat dia lagi. Tengok dalam, memang laju lah. Tuan-tuan tahu saat akhir dia lagi, dia kalah. Sebut manusia terpantah berlawan kali tak kalah. Allah tengok maknanya, kita ada masanya. Cuma kalau nak baik, dia ada caranya. Bila sampai puncak tu berhenti dah, tak bertanding dah. Lepas tu macam Khabib buat, Khabib main, dia berhenti awal, berhenti tu, jadi dia memegang, tak pernah kalah. Orang nak offer sampai 2-3 bilion, dia tak nak. Tapi nama dia tetap harum sampai sekarang, dia tak akan kalah dah. Sebab dia tak bertanding dah. Setakat tu je. Walaupun orang lain gagah, jadi orang nak ukur gagah tu tak. Mak Ali pernah kalah,
Banyak kali. Mike Tyson. Begitulah seterusnya saya nak sebut. Bila ada. Sebab manusia ni ada limit dia, ada batasnya, ada kekuatan dia. Jadi bila orang puji, hakikatnya betul. Tapi dia malu kepada Allah. Orang sebut ni orang yang paling alim sekali atas muka buminya. Tapi kita ingat, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Orang yang atas pada orang yang tahu, orang yang ada ilmu ni, ada Tuhan yang maha mengetahui. Kita kedai tuan-tuan. Kita tahu sejuzuk, kita tak tahu banyak perkara. Kerana ilmu kita terhad, terbatas, bidang, dapatan yang kita kaji itu. Itu saja. Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Jadi dia malu hakikat sebenarnya. Orang puji, oh orang kata macam ni. Sebab itu bila orang puji, nombor satu antaranya kita kena tengok dan banding orang lebih pada kita sehingga mematikan pujian kita untuk diri kita. Ada seorang soleh zaman dulu, kata silap nama Qais. Orang tengok dia sabar pada tahap tinggi. Tak ada lagi lah orang sabar pada dia. Senyum. Sabar sungguh. Payah nak cari orang macam ni. Sabar yang amat. Jadi anak-anak murid dia datang kat dia. Dia kata, setakat ni Tok Guru, hamba kami semua duk tengok, tak ada lagi Tok Guru hamba yang lebih sabar pada Tok Guru. Tok Guru ni Allah. Ingat atas muka bumi ni tak ada dah orang sabar macam Tok Guru. Dia jawab, sebenarnya ada lagi orang lebih sabar pada aku. Tengok, ada lagi orang lebih sabar pada aku. Siapa dia? Kata Tok Guru aku. Dia pun ceritalah kisah. Anak murid pun rasa terkejut sebab tengok Tok Guru ni sabar sangat. Ada lagi yang lebih sabar. Tok Guru dia? Ya, Tok Guru dia. Tanya Tok Guru dia, apa sabar Tok Guru dia? Dia kata Tok Guru dia berjalan. Bila Tok Guru dia berjalan, apa nama ni, bukan berjalan, Tok Guru dia ni datang tetamu. Anak-anak murid tu masuk dia lah kok. Bila datang tetamu, dia panggil khadam dia. Khadam ni masa tu hamba. Dia kata tolong masak panggang lembu, anak lembu ataupun kambing. Panggang. Kawan ni panggang masak, angkat ke tetamu. Bila angkat ke tetamu, dia pegang manggang dengan besi-besi panah, dengan yang lembu ataupun kambing, anak lembu ataupun kambing besar ni, bawa ni lalu betul-betul dekat dengan anak kecil Tok Guru ni. Entah macam mana takdir Tuhan, dia punya yang panah ni terhempas, terjatuh, terlucuk kena anak. Satu besi panah, satu lembu ataupun kambing panah, satu berat lagi, mati si tula. Pucat lesi kawan ni. Bila tengok keadaan macam ini, Tok Guru tahu macam tu, dia pun pergi dekat orang tu. Dia kata, wahai hambaku, kamu aku merdekakan, pergilah kamu kat mana. Kemudian dia ambil anak dia, dia mandi, kemudian ajak semayang, kemudian tanam kubur, macam tak ada apa-apa. Kita naik mahkamah, naik temung polis, maki tu 14 guni dah. Kok bubuh macam-macam, sepak terajang, tonyoh muka, macam-macam lah. Bahasa-bahasa ugut dan nak bunuh pula, dah membunuh, patut bayar kisah balik. Oh, 1001 macam. Betul tak macam tu? Itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Tapi tengok, sabar dia. Dia kata kalau itu baru seorang Tok Guru. Tuan-tuan bayangkan sabarnya generasi salafus salih.
Sabar Rasulullah tak sakiralah kalau nak bincang panjang itu. Itu nombor satu. Maknanya bila orang puji, kita tengok orang lebih pada kita, maka hilanglah rasa macam tu. Kedua, bila orang puji, iman kita bertambah. Yang ini kita nak. Abu Yazid Al-Bastami menyatakan, iza mudihal mu'min fi wajhihi raba al-iman fi qalbih. Bila mana seorang tu yang beriman dipuji, maka dalam hati dia bertambah iman. Apa makna? Maknanya bila dia puji, yakin dia pada Allah, semangat dia, kesungguhan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah lagi tinggi. Sebab dia akan melihat pujian itu merupakan kurniaan Allah kepadanya. Macam Nabi Sulaiman lah. Tak ada orang lebih pada Nabi Sulaiman. Terkumpul kepadanya banyak perkara. Nabi Sulaiman, nombor satu, Allah bagi kerajaan. Dan kerajaan dia tak ada macam kerajaan manusia sekarang. Dia ada kerajaan jin. Jin pun dia kuasa. Hak manusia tu manusia lah. Hak jin pun dia boleh kuasa. Mana ada orang boleh kuasa jin? Pakar seluar jin boleh lah. Nak kuasa jin macam mana? Kedua, dia boleh dikurniakan bahasa burung, mantiqat tair. Dia faham. Ketiga, dia boleh bahasa semut. Burung dengan semut lain, itik dengan ayam pun lain. Dia boleh. Keempat, dia boleh mengarahkan udara, angin ke apa ke dengan izin Allah. Dia minta kerajaan tak akan muncul, tak akan lebih-lebih pada dia. Berada di puncak macam itu. Setiap kali dia dapat, kita akan tengok dia kata apa. Dia sebut haza min fadli rabbi. Ni adalah kurniaan Tuhanku. Hamba pergi Jordan, rumah orang kaya tu, dia selalu tulis depan pintu tu, haza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku. Kenapa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Dia nak uji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Tengok. Ni Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Yang kedua, bila dia dapat hebat macam ini, dia doa, dia angkat tangan. Ada dua hadis, satu disebut dua ayat Quran, antara yang masyhur, antara yang kita baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Dalam keadaan macam tu, ini kenyataan ni selepas dia bercakap dengan semut, dia tengok semut, dia dengar cakap ayat Quran ni. Maknanya kita tengok jelas, dia masih lagi sebut Tuhan, Tuhan. Jadi tak kisahlah kurniaan yang Allah bagi pada dia. Jadi bila orang puji, sifat orang beriman, dia akan tahu kelebihan-kelebihan yang ada padanya, dan dia akan kembali kepada Allah. Dan ini juga sejuzuk daripada maksud syukur kepada Allah, dan mungkin Allah boleh mengekalkan, menambahkan lagi, menjadikan dia ni baik. Tuan-tuan, pujian ni sebenarnya bila kita tengok dan kita bincang, dia asalnya daripada kehendak Allah. Kehendak Allah. Maksudnya, orang boleh kita upah, memujilah aku, beli, suruh masuk dalam netizen, suruh beri upah lah, gini-gini, puji. Tapi kita akan tengok pujian tu tak ikhlas, tak kekal, sekadar ambil upah. Orang lain upah dia pula, dia keji pula kita, setengah-setengah macam tu. Itu biasa kita dengar. Tapi ada orang yang kita banyak kisahkan sini, orang puji,
Daripada sekecil-kecil manusia sampai orang puji. Saat orang tak puji, tiba-tiba akhirnya meletup semua puji. Kisah Uwais Al-Qarani. Tengok. Walaupun penduduk kampung dia tak tahu dengan keadaan macam tu, tapi ahli langit puji dia. Rasulullah puji dia. Sayyidina Umar puji dia. Semua puji dia. Selepas pada tu, tengok. Ada orang macam tu. Puji. Walaupun dia dalam keadaan macam tu, tengok. Sebab manusia, Allah jadikan kepada dia nak puji. Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi tribulasi yang dahsyat. Teruk. Kita tengok. Tapi bila dia mati, mayat dia sampai berapa kali orang semayang. Berapa? Setengah kata 10,000, setengah kata 100,000, setengah kata hampir. Allah, banyak sangat. Pelik. Abu Hanifah di penjara. Khalifah yang memenjara pergi semayang kat dia. Orang Allah. Tengok. Saat macam itu, Allah puji. Allah, manusia jadi kasih sayang, puji. Ada seorang ulama Mesir yang saya amat sayang, kasih hebat ilmu dia. Almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ni dia pakar tafsir. Tafsir dia luar biasa, tuan-tuan. Allah saja yang tahu. Dalam satu catatan, seorang mufassir yang baru meninggal tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, Sohu, dia pernah datang Malaysia, namanya Syekh Muhammad Ali Sabuni rahimahullah. Orang Syria, duduk di Mekah lama, kemudian pindah ke Turki, mati di Turki. Dia buat safwatu tafasir itu menjadi kejutan kepada dunia pentafsiran Quran ni. Hebat dia. Kemudian dia buat mukhtasar ringkasan banyak. Mukhtasar Ibn Katsir, mukhtasar Qurtubi, mukhtasar. Dan dia buat kitab lagi Ahkamul Quran, dia buat kitab Rawa'iul Bayan. Orang yang kata orang khidmatnya adalah menafsirkan Quran, ibarat kok dia melumati ilmu tafsir Quran ni. Banyak. Hebat dia. Dia ambil aqwal mufassirin. Hebat. Anak dia satu hari cerita, dia sedang duduk atas kursi. Sedang dia duduk atas kursi, tiba-tiba dia tengok Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi mengajar. Syekh Mitwalli ni orang Mesir, duduk di TV Mesir lah, banyak mengajar. Dan boleh buka dalam YouTube, banyaklah sebut nama Taib itu, nampaklah cara dia tu memang seumur hidup saya setakat ni, setakat ni tak tengok orang ngajar macam dia. Dan memang dia akui, bukan hamba aja, Qardawi pun. Qardawi tu anak murid dia, mengaku dia hebat. Dia kata, abah aku Syekh Muhammad Ali Sabuni ni, bila tengok saja Syekh Sya'rawi ngajar, duduk atas kursi ni, terus duduk bawah. Bergurukan apa? Bergurukan TV. Bukan depan ni, TV. Anak dia kata, abah, kenapa abah dia buat macam tu? Abah kan ahli tafsir. Dia tafsir, abah pun tafsir. Abah tengok buku rojok macam-macam. Abah dia beri jawapan, anakku, orang ini tafsirnya ilham Rabbani. Aku tafsir, aku ngapa, aku baca, aku tengok, aku rojok. Tapi ilham ni tak boleh mari duduk congok gitu jadi aling gitu dah. Ilham tu ngaruk kadang-kadang. Tak jadi macam tu. Ni ilham Rabbani. Dia duduk. Tu Allah. Masa hamba jadi mufti, tuan-tuan, dulu. Ingat lagi masa tu di wilayah persekutuan lah, di Kuala Lumpur pejabat. Datang seorang profesor tafsir Mesir.
Tuan-tuan tahulah orang Mesir ni, dia jarang tunduk kat orang. Dia profesor. Quran tahu hujung lidah. Quran tu hujung lidah. Hak ngapa tu tak sakit barang je lah. Dengan tafsirnya. Hamba cakap dengan dia. Kata saya terkagum sangat dengan Syekh Syarawi. Tuan-tuan tahu, bila sebut macam tu, ibarat dia ni macam budak tadika dengan tok guru dia. Jauh beza. Dia kata, kalau orang tu, Syekh Syarawi tu bukan alim sangat pun, aku pun. Tak. Tunduk, tuan-tuan. Tunduk. Umur kat 60 tahun dah masa tu. Tunduk tak? Allah, Syekh ni alim nah. Ya Allah, hebat. Mati dia. Husni Mubarak buat ni, kata dia lah kat saya, buat satu arahan supaya jangan sia mati dia. Sebab dia mati di Kairah hospital. Sudah mati tu sehingga berapa jam baru sia. Bila sia, tuan-tuan, apa yang berlaku? Kereta nak pergi rumah dia tu jam. Bandar Kairah tu. Kairah ni selalu jam. Orang pakai nak pergi. Allah. Kemudian bila nak dikebumikan dia, saat kami pernah sampai di kampung dia ni, Dakhaliyah, Dakadus, nak kebumikan dia ni, mayat tu ni boleh tengok dalam YouTube pun ada. Mayat tu meniti atas orang, atas tu jalan. Sebab nak bawa, nak pikul ni, orang pakat berebut nak pikul mayat tu. Dia anggarkan yang sembahyang mayat dia 1 juta manusia. Tutup ke dah. Kita 100 orang mayat pun alhamdulillah 1 juta. Daripada jauh, daripada dekat, mari semua sekaligus sembahyang dia. Allahu Akbar. Saki baki baik dia tu, hebat dia tu, sebab dia bina hospital kampung dia. Saya pergi, dia panggil Mustausaf Syarawi. Dia bina masjid kampung dia. Tempat lain dia bina lagi. Gini orang yang pemurah, baik, kaya dan pengaruh yang amat besar. Saya pergi kampung dia tu, kerja ni tukang welding ataupun main besi gini je ni. Tanya, kata kat mana makam Syarawi, kat mana? Dia kata, mari saya hantar. Naik kereta pergi atas, bawa ni, ya Allah. Lepas tu nak bagilah duit orang Mesir. Kita tahulah kadang-kadang bersih. Tak nak. Tak apa. Asyik Syekh. Sebab Syekh kata, kesang, tak habis. Sedang dia mengajar kepada murid dia tu, ataupun nama dia dengan sifat dia tu, siapa sekarang. Jadi sebab itu saya kata, macam ni, pujian tu orang lain nak tutup, dia tak apa, dia tergelang gitu je. Orang kritik bukan tak ada orang kritik dia. Ramai orang kritik. Tapi macam orang tak kisah mengkritik lah dia, tapi dia tetap dia. Ini keadaan. Jadi kita faham pujian ni kurniaan Allah. Sebab itu kita selalu syukur pada Allah. Hikmah yang ke-141. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Ni paling banyak berlaku. Manusia yang paling jahil ialah siapa yang meninggalkan, mengabaikan keyakinan apa yang ada pada dirinya kerana menurut sangkaan apa yang ada pada orang lain. Dia tahu hakikat dia, tapi oleh kerana orang lain kata yang lain kepadanya yang baik, orang panggil dia kembang. Dia pun rasa begini-begini. Akhirnya memakan senjata, makan tuang sendiri. Awak tak layak, awak sekadar itu, awak pada martabat tu, awak dalam keadaan macam tu. Tiba-tiba orang ni kata boleh 3-4 orang. Tuan-tuan nak tahu orang tu hebat tak hebat, mudah. Nak tahu orang tu hebat tak hebat, mudah. Pertama sekali,
kita tengok orang yang berkeahlian dalam bidang tu, puji tak dia? Tu je. Jangan kita pujinya, sebab kita tak ada ilmu. Macam contohlah, kita tengok drama ke filem ke, ada seorang tu berlakon. Dia memang pelakon semua drama ni. Dia berlakon jadi doktor pakar. Kok status dengan mukanya, dengan pakai speknya, nampaklah macam doktor pakar. Guna bahasa. Cuba tanya doktor pakar sungguh, betul tak cara macam ni? Kata salah. Sebut hak tu pun tak buat betul. Hak ni tak patut ekstri, buat pergi ekstrinya. Hak ni dia condemn lah kita ke Allah, kata kemah tu. Oh, hebat. Sebab kita tengok Zahid, sebab bukan bidang kita. Biar tuan-tuan, kaki masak, dia tengok cara kita pegang sodek senduk, kita tahu dah ni 4 tahun sekali pegang. Tapi orang ni oh ni tu. Biar dia, ni memang dia pandai dah. Tak payah ajar dah. Saya pernah tanya guru anak saya culinary. Saya kata, cikgu tengok budak-budak yang masak ni, cikgu kenal daripada awak? Kenal dah. Cara pegang sodek saya kenal dah. Pegang senduk kenal. Ya, kalau pegang ngecik minyak lari pak depa, tu memang minyak ya netuk sikit sebab ada air ke apa, tu bukan orang. Tapi kalau orangnya dia lain. Jadi sejahir-jahir manusia ialah kita tinggal yakin orang, kita tak ambil yakin kita. Apa benda naknya? Yang lebih parah lagi, orang tu jahil, kita pun ikut juga. Oh, lagi tak betul. Kita zu ilmin, kita ada sedikit ilmu, tapi kita tinggalkan keilmuan yang kita ada dek kerana pujian dan kata-kata orang ni, kita pun jadi. Sebenarnya itu banyak sangat berlaku sekarang. Banyak sangat berlaku sekarang. Oleh kerana itu, kata Al-Haris Al-Muhasibi, perumpamaan seorang yang berasa senang dengan pujian palsu itu seperti seorang yang gembira dipermain-mainkan oleh orang lain. Jika dikatakan kepadanya najis yang keluar daripada perutmu mengeluarkan bauan kasturi, lantas dia bergembira dengan pujian itu dan redha dirinya dipersendakan, maka ketahuilah bahawa kotoran dosa dan jiwa itu lebih busuk daripada kotoran najis makhluk. Tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana itu para ulama banyak memberi peringatan pada kita. Jangan kita terpedaya dengan orang yang tak baik memuji kita. Sehingga kata Muaz Ar-Razi, Yahya bin Muaz Ar-Razi, tazkiyatul asyrari hujnatun bika wa hubbuhum laka aibun alaika. Pujian orang jahat kepadamu adalah suatu penghinaan bagimu. Payah tuan-tuan, pujian orang jahat. Sedangkan kasih sayang mereka kepadamu merupakan suatu keaiban terhadapmu. Sebab itu manusia ni, kalau ada orang kata, oh Masya Allah dia ni, dia baik semua dengan semua orang, jahatlah dia. Maknanya dia baik juga dengan perampok, dengan pelanung. Dia tak boleh baik gitu. Kalau dia tak baik dengan semua orang, jahatlah dia. Sebab dia juga tak baik dengan orang baik, orang soleh, orang ni. Jadi dia baik dengan orang yang baik dan dia berhati-hati dengan orang yang tak baik. Bukan semua orang boleh jadi kawan. Sekadar beri salam cukuplah, contoh. Tapi bila masuk dalam episod kehidupan seseorang, kita akan tahu orang ni begini, orang tu begini dan seumpamanya. Dan ini adalah perkara yang kita kena tengok. Jadi dalam hikmah yang kita baca tadi menunjukkan biar yakin kita pegang daripada zon manusia lain terhadap kita, sebenarnya kita tahu dan kita tahu itu adalah salah dan tak betul. Hikmah yang ke-142. Qala al-musannifu rahimahullah,
Iza atlaqas sana alaika walasta bi ahlin fa asni alaihi bima huwa ahlu. Yang ini kita sebut pada hikmah sebelum pada ni. Bila mana Allah menjadikan lidah orang memujimu padahal kamu tidak layak dipuji, maka hendaklah kamu memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Orang puji kita, mereka kata kepada kita, tak apalah. Kita diajar di mana dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, ada kata Abu Bakar, bila mana orang puji dia, dia akan baca Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wala tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka. Ya Allah, ampunlah dosa aku, apa yang mereka tak tahu, dan jangan hukum aku dengan sebab apa yang mereka kata. Sentiasa diingat kembali pada Allah. Orang yang puji kita ni, kita kena ada faham, bila dia puji kepada kita, maka itu Allah nak suruh mungkin kita akan jadi baik. Ini peluang nak jadi baik. Ramai orang macam tu, dengan sebab pujian tersebut asalnya dia tak baik, akhirnya dia jadi baik. Ramai juga orang macam tu, pujian-pujian yang baik. Dan Nabi banyak menggunakan pujian, tapi Nabi ni bila dia puji bersyarat. Itu cara Nabi. Abdullah, hadis sahih riwayat Bukhari, Abdullah ibn Umar mimpi tengok syurga neraka. Dia laporkan kepada kakaknya Hafsah bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ni'mal abdu Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba itu Abdullah lah, tapi kalau dia sembahyang malam. Dia tak beri blank check, dia tak beri kata omong baik dah. Dia puji dan dia akan jadi macam tu. Nabi dia akan puji macam tu supaya orang ni terus dan dia tak tenggelam dalam pujian tersebut. Dia buat macam itu. Dan orang yang puji ni, kalau kita tengok, kita kata kurnia Allah macam mana. Saya contoh, sebuah masjid dibina. Ini pakai dana sendiri, dana orang ramah. Sebuah masjid dibina. Mari orang ni bina, mari kontraktor ni bina, mari orang ni bina ni tak siap-siap, berterbengkalai sampai 4 tahun 5 tahun tak siap-siap. Masjid tu pula dekat dengan surau. Kira-kira kalau siap masjid, surau tu roboh lah, jadi tempat parking, jadi ni supaya ni boleh lah guna, ataupun hadiah lah surau tu pada tempat lain. Ambil kayu-kayu tu, bina sampai 5 tahun 10 tahun 5 tahun. Datang seorang penceramah, orang tu pun mari motosikal je, pepeh, bukanlah kaya pun sangat. Mereka penceramah jenis macam guru takmir. Mari ceramah ni ramai orang, adalah 50 orang 100 orang ni, sempena ma'al hijrah ke apa, dia ceramah. Sebelum mari tu, dah dia mari siang, nampaklah kerangka masjid dan sebagainya. Dia pun cakap ni, kata macam mana masjid, cakap dia pun sudah tengah ceramah. Dia sebut masa hijrah Nabi bina masjid Quba, Nabi bina masjid Madinah, Nabi bina masjid tu, masjid Nabi. Jom kita binalah, semangat hijrah tahun ni kita selesaikan. Dia pun buat keluarlah daripada poket dia. Dia pun tak, bukan kaya sangat, nak kena bagilah 50 riyal tu, minyak motor lagi, nak makan lagi, nak ni, letak 10 riyal. Dia angkat, dia kata saya mulakan 10 riyal ni. Orang ni temu 20, orang ni 30, orang ni 50, orang ni 5, orang ni. Ada 3 orang kaya.
Hak ni derma 800,000, hak ni derma 300,000, hak ni derma siap masjid. 8 bulan kemudian 5 bulan kemudian siap balik. Orang sebut apa? Orang dah sebut orang kaya tu derma, orang kaya tu derma. Orang sebut asbab derma tu ustaz tu. Dia derma berapa? 10 riyal. Orang akan sebut kerana dia ikhlas, kerana dia ajak, kerana dia lillahi ta'ala. Jadi orang kata Allah, ustaz tu bagus. Siap masjid. AJK masjid. Semua putus asa dah. Gelak gambar kata dia. Tengok. Semua terbabit. Orang ni terbabit, orang tu terbabit, orang ni terbabit, orang ni terbabit. Orang ni pakat derma. Tapi ustaz tu, orang sebut nama ustaz tu. Kalau cerita, ustaz tu mati dah. 3 tahun orang mari cantik masjid ni. Dia kata aku nak cerita kat kau lah. Masjid ni 10 tahun teman-teman. Ada ustaz seorang tu. Mari ngajar ni dia tengok. Dia pun derma gini, entah macam mana Allah buka hati kita semua pakat derma, pakat keping gini-gini. Dapat, oh selesai. Tengok. Allah pun lidah manusia pakai puji pada dia. Patut kena puji semualah. Alhamdulillah kita semua. Saya ustaz tu 10 riyal je, saya 20 riyal. Orang ni saya banyak orang lagi, saya 50. Orang ni kata saya sebab gini-gini. Tak, orang nampak ustaz tu je. Faham tak maksud saya? Ini gambaran bahawa pujian ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Kadang-kadang peliknya sampai satu tahap Allah boleh zahirkan. Allah boleh zahirkan yang tidak diketahui. Sehingga akhirnya dizahirkan. Walaupun sumbangannya kecil. Walaupun sumbangan kecil. Hamba dengar ceramah khutbah Jumaat masa belajar di Syria dulu. Sampai sekarang teringat. Dia cerita seorang khalifah ataupun raja Al-Malik. Ni cerita zaman dulu. Dan cerita macam ni terlalu banyak berlaku di kalangan raja-raja zaman dulu yang soleh-soleh dan ramah. Bahkan raja tak berapa soleh pun dia akan buat juga. Iaitu bina masjid. Seorang raja ni dia buat satu deklarasi keputusan. Dia kata hamba nak bina masjid, better nak bina masjid, duit better 100%, seorang pun tak boleh masuk, seorang pun tak boleh bayar. Better nak duit tu, duit better 100%. Bagus tak? Bagus lah duit dia. Dia nak duit dia. Siapa-siapa derma, better marah, murka. Jangan derma. Daripada gaji orang, daripada beli barang, daripada semua sekali, akhirnya tersergang indah masjid. Siap. Bila siap, dia bercita-cita dah kalau boleh nama dia lah. Dia abadikan. Sedang dia tidur, malam tu dia mimpi. Mimpi jelas. Kamu jangan namakan masjid ini dengan nama kamu. Namakan masjid ini dengan nama seorang perempuan. Jelas mimpi tu. Dia pun termenung. Bangun esok dia panggil memanda menteri. Ada tak isteri-isteri kamu semua, puteri-puteri kamu nama seperti nama ni? Sebab bukan nama permaisuri, bukan nama puteri-puteri raja, bukan. Tak ada nama ni. Mana nama tak glamour lah. Bukan nama yang hebat. Kata mereka tak ada tu. Kami tak tahu. Mungkin unik nama dia. Akhirnya raja ni buat apa? Dia buat cari yang siapa. Masa tu nak cari melalui kad penalang payah, tak ada kad penalang apa-apa lagi, pakai beranak gitu je. Sebut nama pakai ya dah lah. Jadi dia suruh rakyat dia cari siapa nama perempuan seperti ini better nak temu. Dan nak bagi hadiah.
Nak kenal, cari punya cari tak temu. Tak ada. Tak ada. Akhir-akhir sekali datang seorang bagi tahu, tuanku, kalau nak temu dengan perempuan ini ada. Patik boleh temu dah. Raja suka sangat nak tahulah perempuan ni siapa ni. Deraka pada kita ke apa benda kena mengena dengan masjid yang kita bina sampai nama dia boleh naik ni. Panggil. Memang nak marah lah raja ni. Tiba-tiba yang datangnya seorang perempuan tua, pakai, miskin, apa kedana. Mari. Allah. Nak marah pun tua. Cakap biasalah, cakap. Makcik ada beri sumbangan tak untuk nak selesaikan bina masjid ni, beri duit ke ni? Makcik jawab, tuanku, makcik ni tua. Dah lah tua papa, miskin. Tak ada rumah, pondok je. Orang panggil jenis macam, orang panggil macam kemah-kemah gitu je rumah pakcik. Makcik tak ada apa. Allah. Jadi raja ni pun kata, nasabah juga. Sendiri pun tak mampu, tiba-tiba nak derma, macam mana ni? Jadi raja ni cerdik. Raja ni tanya lagi, apa kaitan? Ada makcik tahu tak masjid besar tu? Oh tahu. Bagus masjid tu besar. Tuanku bina bagus, kata dia. Makcik ada sumbangan apa? Tak ada. Tak ada. Macam makcik cakap lah, makcik tak, duit tak ada. Akhirnya dia kata apa? Ada tak makcik ingat-ingat apa-apa semua makcik? Dia kata kalau ingatlah satu je lah. Raja kata apa dia? Pekerja-pekerja ni banyak yang lalu tepi khemah makcik ni, ataupun rumah kecil lah. Dia lalu. Makcik tengok dia lalu waktu pagi pergi bekerja, waktu petang balik kerja. Jadi makcik fikir kesian kat dia, kadang-kadang macam letih, dahaga. Makcik sedia payang air, sedia bekas gelas besi ke gelas ni. Jadi makcik setiap hari makcik akan letak air dalam payang tu. Orang ni mari pagi minum air seteguk, ni mari minum. Gelas dia tak boleh ambil, dia pakai ikat gitu lalu lah style dia tu. Minum. Jadi minum, dia panggil air sabil lah. Ala balik sama juga. Ala balik lagi lah dahaga sebab balik kerja. Minum air teguk. Air je. Air tu bukan air teh, air kosong. Maka raja pun faham. Inilah keikhlasan makcik sehingga disuruh diletakkan nama dia. Orang tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan seperti itu. Jadi daripada keadaan macam ini kita tahu sebenarnya bila tengok makhluk, perjalanan kehidupan kita ini adalah berdasarkan qalam takdir ilahi yang benar. Dan bila sampai kepada tahap tu, mereka lah ahli makrifah yang kenal betul-betul bahawa kita semua ni adalah pelaksana kepada qada dan qadar Allah dalam ruang lingkup ikhtiar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din amin ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pengumuman